Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dihidupkan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan al-Mubarak ini. Ini satu nikmat yang sangat besar, yang hanya insan-insan terpilih seperti tuan-tuan yang dapat bersama di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, Ramadan, ramai orang dapat bersama Ramadan. Tetapi sesuatu yang perlu kita fikirkan buat diri kita. Kita yang telah terpilih untuk berjumpa dengan Ramadan al-Mubarak ini. Apakah kita telah mengisi bulan ini dengan pengisian yang kita fikirkan sejenak. Pada petang yang mulia ini, saya ingin membawa perhatian tuan-tuan yang saya hormati sekalian untuk sama-sama kita mengisi bulan Ramadan yang mulia ini dengan amalan yang terbaik. Jadi, di bulan Ramadan yang mulia ini, salah satu perkara yang boleh kita isi dengan amalan ialah dengan kita mengkhatam Al-Quranul Karim. Mengapa bulan Ramadan ini, tuan-tuan, kita perlu mengkhatam Al-Quranul Karim? Walaupun tidak ada nas yang mengatakan bahawa di bulan Ramadan sahajalah kita perlu mengkhatamkan Al-Quran dan pada bulan-bulan yang lain tak perlu, tidak ada nas. Namun demikian, bila kita melihat kepada dalil-dalil yang ada, ia mengajak kita untuk kita lebih memberikan tumpuan mengkhatamkan Al-Quran ini paling tidak sekali di bulan Ramadan yang mulia ini. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jangan kita lupa bahawa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan yang mulia ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Quran yang menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Dan ia menjadi keterangan yang menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Dalam ayat Al-Baqarah 185 ini Allah menjelaskan bagaimana Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ini sudah jelas menjadikan bulan Ramadan itu ialah syahrul Quran. Menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan Al-Quran. Turunnya pun di bulan Ramadan. Karena itu kita dapat melihat, tuan-tuan, sebuah hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bagaimana Rasulullah bersama dengan Quran di bulan Ramadan. Ibnu Abbas meriwayatkan dengan katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sehabis-habis pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan adalah dia tu menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Lebih banyak dia bersedekah di bulan Ramadan. Bila tu? Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril datang bertemu dengan Nabi di bulan Ramadan. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan adalah Jibril itu dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran,
Dan bila Jibril bertemu dengan Nabi di setiap malam di bulan Ramadan, Jibril membaca Al-Quran bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca, Jibril semak. Ibn Rajab rahimahullahu taala, salah seorang ulama, mengambil istimbat daripada hadis ini. Kata Ibn Rajab, hadis ini menunjukkan apa? Istihbabul istikthar min tilawatil Quran fi syahri Ramadan. Hadis ini antara istimbat yang boleh diambil ialah menggalakkan kita untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena itulah tuan-tuan yang dihormati sekalian, para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka berlumba-lumba untuk menjadikan Al-Quran ini, menjadikan bulan Ramadan ini bulan untuk mengkhatam Al-Quran. Kalau kita tengok Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Tibyan halaman yang ke-48. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi sebut, wa ammal ladzi yakhtimul Qur'ana fi raq'atin fala yuhsauna likathratihim. Adapun mereka, yaitu para sahabat, para salafus salih yang mengkhatamkan Al-Quran pada rakaat yang pertama. Dalam satu rakaat mereka khatamkan Al-Quran. Kalau nak bilang, bilangan mereka ramai, kata Imam Nawawi. Faminal mutakaddimin, dan daripada kalangan al-mutakaddimin yang menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat, seperti Uthman bin Affan, wa Tamimud Dari, ini dua orang sahabat. Di kalangan tabi'in, Sa'id ibn Jubair, ya, menghatamkan Quran dalam satu rakaat sembahyang mereka. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, Al-Imam Nawawi menceritakan kepada kita dalam kitabnya At-Tibyan bagaimana Imam Zuhri, salah seorang daripada ulama besar dalam bidang hadis, ketika masuk saja bulan Ramadan, apa kata Ibn Zuhri? Innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan ini ialah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberi makan kepada orang-orang yang perlukan makanan. Ibnul Hakam menceritakan bagaimana Imam Malik rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar. Kana Malik idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis wa mujalasati ahli ilm. Adalah Imam Malik itu bila masuk saja bulan Ramadan, beliau menjauhkan diri. Beliau meninggalkan pembacaan hadis. Padahal Imam Malik ini, tuan-tuan, sebagaimana yang kita tahu, memiliki satu kitab hadis yang disusunnya sendiri bernama Al-Muwatta. Beliau meriwayatkan hadis, membaca hadis kepada anak-anak muridnya. Tetapi bila masuk bulan Ramadan, kata Imam Malik, beliau menjauhkan diri daripada membaca hadis dan memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Inilah kehidupan para salafus saleh di bulan Ramadan. Memberi faham kepada kita bagaimana mereka itu memahami bahawa bulan Ramadan ini ialah syahrul Quran. Bulan untuk kita membaca Al-Quran. Bukan banyak baca WhatsApp. Bukan banyak baca surat khabar. Bukan banyak baca novel. Tetapi bulan Ramadan, al-iktharu min tilawatil Quran. Bulan Ramadan, bulan untuk kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Bukan saja memperbanyakkan, kita berusaha untuk menghatamkan Al-Quran ini. Kita berusaha untuk memperbanyakkan menghatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Mengapa, tuan-tuan? Sebab ada satu hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW menceritakan kepada kita bahawa puasa dan pembacaan Al-Quran yang banyak boleh memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Paduan puasa dan
membaca Al-Quran. Jadi, bilakah masanya kita berpuasa dan juga kita membaca Al-Quran serentak boleh kita buat kalau tidak di bulan Ramadan yang mulia ini? Mari kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Hadis ini daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dan Imam Albani mengatakannya ia adalah hadis yang sahih. Kata Nabi, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani libni Adam yaumal qiyamah." As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li'abdin yaumal qiyamah. Puasa dan pembacaan Al-Quran memberi syafaat bagi seorang hamba Allah pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan berkata kepada Allah di hari kiamat, "Ay Rabb, wahai Allah, wahai Tuhan, inni mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar, fasyafi'ni fihi." Ya Allah, aku ni telah menegah si hamba Allah ini daripada makan dan minum dan juga menunaikan syahwatnya di bulan Ramadan. Maka beri peluang untuk aku memberi syafaat kepadanya, wahai Allah. Lalu Quran pula berkata, yaqulul Quran, Rabbi mana'tuhu al-naum bil-lail. Kerana aku telah menghalang si hamba Allah ini daripada tidur di malam hari. Kerana di malam hari dia menghabiskan masanya membaca Al-Quran. Fasyafi'ni, maka berikan peluang kepada aku untuk memberi syafaat kepadanya. Fayashfa'ani, maka kedua-dua mereka diberikan peluang untuk memberi syafaat kepada hamba Allah. Hamba Allah yang bagaimana? Yang puasa dan juga yang membaca Quran. Tiada bulan, tuan-tuan, yang kita dapat himpunkan kedua-dua amalan ini serentak, melainkan di bulan Ramadan. Karena itu, para sahabat, para salafus saleh, mereka itu berlumba-lumba untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini puasa dan juga pembacaan Al-Quran berkumpul serentak. Dan kedua-duanya nanti akan menghadap Allah untuk memberi syafaat kepada kita. Jadi apa kita tunggu lagi, tuan-tuan yang dihormati sekalian? Marilah sama-sama kita memperbanyakkan pembacaan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Jangan kita lupa. Nabi SAW dalam satu hadis daripada Abi Umamah Al-Bahili, Nabi SAW telah bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah kamu akan Quran. Sesungguhnya Quran ini datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada pembaca-pembacanya. Ya Rabb, hebatnya tuan-tuan, bila kita dapat membaca Al-Quranul Karim sebanyak-banyaknya. Bukan percuma tu, Allah akan bagi bayaran yang sangat hebat. Tuan-tuan, mulia tidak mulianya orang yang banyak membaca Al-Quran ini. Ketika berlakunya peperangan Uhud, satu peperangan yang hebat dalam sejarah Islam, 70 orang sahabat Nabi terkorban syahid. Bila mereka nak dikuburkan, Nabi menggali kubur dan mereka dikuburkan pada liang yang sama, pada kubur yang sama. Tapi ketika Nabi nak mengkuburkan mereka, nak meletak jenazah ini satu persatu ke dalam liang mereka, Nabi bertanya, "Ayyuhum akthar akhdhi lil Al-Quran?" Siapakah di kalangan mereka ini yang lebih banyak mengambil Al-Quran? Artinya lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak mengkaji Al-Quran. Fa idza usyira ila ahadima qaddamahu ila al-lahad. Bila ditunjukkan kepada salah seorang daripada mereka, Nabi dulukan orang itu untuk masuk ke liang lahat. Sebagai tanda kepada kita betapa besarnya, betapa hebatnya orang yang memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, sekarang ini kita terkurung di rumah. Ya, saya pun terkurung juga. Ya, nak keluar maka ia satu larangan. Ya, dalam larangan nanti kalau kena tangkap tak terbayar kita denda-denda tersebut banyak, tuan-tuan.
Dahlah di bulan Ramadan ini kita terkurung, nak cari rezeki mungkin agak susah orang-orang seperti kita yang mencari rezeki dengan berniaga sendiri ini. Ya, kalau keluar nanti dendanya banyak. Kalau esko kena denda 1,000 tak ada masalah tuan-tuan. Tapi kalau orang biasa macam kita ni kena 1,000, Allahu Akbar. Oleh itu, eloklah kita duduk di rumah. Dan bila kita duduk di rumah ini tuan-tuan, jangan kita persia-siakan masa tersebut. Sekarang ini kita perlukan doa mustajab. Agar Allah mengangkat penyeksaan ini kepada kita. Agar Allah memberhentikan tentera-tenteranya yang berbentuk kuman-kuman yang halus yang tak nampak di mata kepala ini daripada terus mengganggu kita. Kita perlukan doa ini. Dan kita perlukan doa yang mustajab. Tuan-tuan, tahukah anda bahawa salah satu daripada doa orang yang mustajab ialah doa yang kita panjatkan sebaik saja kita mengkhatamkan Al-Quran. Bila kita khatamkan Al-Quran, pada ketika itu Allah mustajabkan doa kita. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menceritakan kepada kita dalam kitab At-Tibyan. Kata Imam Nawawi, yustahabbul hudur majlisa khatmin liman yakra'u wa liman la yuhsin al-qira'ah. Disunatkan kita menghadirkan diri dalam majlis khatam Al-Quran. Sama ada untuk orang yang boleh membaca ataupun untuk orang yang tak bagus bacaannya. Datanglah. Ya, sebab apa tu? Sebab pada waktu itu kita nak berdoa bersama-sama. Ya, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu tuan-tuan, ya, idza khatamal Quran jama'ah lahu wa da'a. Apabila beliau menghatamkan Al-Quran, beliau mengumpulkan kaum keluarganya dan ketika itu beliau memanjatkan pembacaan doa. Sebab pada ketika itu doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan, marilah sama-sama kita berebut-rebut, berlumba-lumba menjadi penghatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Sebaik saja kita khatam Al-Quran, selain daripada kita membaca doa khatam Al-Quran, mari sama-sama kita berdoa, ya Allah, tariklah semula kuman COVID-19 ini, ya Allah. Tariklah semula, ya Allah. Karena orang-orang tua di kalangan kami, orang-orang miskin di kalangan kami, orang-orang susah di kalangan kami sedang menderita, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah linangan air mata ibu-ibu yang melihat anak-anak mereka terdampar sakit dengan kuman ini, ya Allah. Kasihanilah, ya Allah, melihat anak-anak menjadi yatim, ya Allah. Apabila ibu dan ayah mereka pergi meninggalkan mereka karena sebab kuman COVID-19 ini, ya Allah. Mari kita panjatkan doa ini. Dan kita tidak panjatkan doa ini melainkan selepas kita khatamkan Al-Quran. Kerana ini masa doa kita dimakbulkan. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, saya nak menyampaikan satu berita gembira kepada tuan-tuan sekalian. Satu hadis Nabi SAW, di mana para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ayyul a'mali afdal? Amalan manakah yang lebih afdal ya Rasulullah SAW? Lalu Nabi menjawab, al-halu al-murtahil. Al-halu al-murtahil. Termenung para sahabat. Apa al-halu wal-murtahil ini? Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, wa mal halu al-murtahil? Apakah al-hal murtahil itu ya Rasulullah? Nabi kata, yadribu min awalil Qur'ani ila akhirihi wa min akhiri ila awalihi. Yaitu orang yang menghimpunkan ujung Al-Quran dengan awal Al-Quran. Dan tidak ada orang yang boleh menghimpunkan hujung Al-Quran dengan awal Al-Quran, melainkan orang yang menghatamkan Al-Quran. Sebab itu, disunatkan bagi kita, apabila kita nak menghatamkan Al-Quranul Karim, sampai saja dekat Qul a'udzu birabbin nas tu, minal jinnati wan nas, terus kita baca surah Al-Fatihah.
Minal jinnati wan nasi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi teman-teman, itulah kehebatan membaca Al-Quranul Karim. Cuma saya nak bagi satu tips bagaimana kita nak khatam Al-Quranul Karim 3 kali di bulan Ramadan ini. Tuan-tuan, satu hari ada 5 waktu kita sembahyang. Apa kata? Sebelum kita sembahyang subuh, kita sudah baca 6 muka surat. Lepas subuh 6 muka surat. Lalu kita dapat 12. 12 kali 5, kita sudah dapat 60 muka surat. Dan kalau kita baca 10 hari saja tuan-tuan, kita sudah dapat 600 muka surat. Al-Quran ada berapa muka surat? Al-Quran ada 604 muka surat. 600 muka surat, kalau kita baca setiap hari 60 muka surat, sebelum solat subuh 5, lepas 5, sebelum zuhur 5, lepas zuhur 5, setiap waktu begitulah, kita akan dapat 60 muka surat satu hari. 10 hari kita dapat 600, kita telah pun dapat menghatamkan Al-Quran yang ada 604 muka surat sahaja. Ayo tuan-tuan, sama-sama kita rebut peluang ini, khatam Al-Quran, perbanyakkan membaca Al-Quran, bukan perbanyakkan membaca perkara-perkara yang tidak berfaedah. Itu saja. Terima kasih kepada Jom Channel karena memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan tazkirah pada petang yang mulia ini. Selamat berbuka puasa dan segera berbuka puasa. Dan jangan lupa sekarang ini waktu mustajab kita berdoa. Jangan tengok televisyen di waktu ini. Perbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.